Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di mana lagi kalau bukan saluran nombor 1 di hatiku. Bernama TV. Apa khabar Malaysia di Bernama TV? Ya, saluran kami 502 ini Apa Khabar Malaysia kembali bertemankan saya Cedi dan juga Izu pagi ini. Hari ini macam biasa suka saya ingatkan kalau mungkin ada yang terlupa ya, hari ini hari Khamis dah kejap je. 6 Julai 2023. Seperti biasa banyaklah pengisian yang akan kami kongsi sama dengan anda. Selain pada isu-isu semasa, kita juga akan selang-selikan dengan tetamu khas untuk mengupas topik-topik tertentu. Juga kita nak buka dulu. Semalam SPR telah pun menetapkan dan mengumumkan tarikh tetap pilihan raya negeri. 6 negeri pada hari untuk penamaan calon pada 29 Julai. Berlaku pada hari Sabtu. Pada hari pengundian awal pula berlaku pada 8 Ogos. Hari Selasa. Sementara hari mengundi ditetapkan pada 12 Ogos. Di mana akan berlaku juga pada hari Sabtu. Dan antara negeri-negeri yang terlibat untuk pilihan raya negeri kali ini yang tertinggal adalah Kelantan, Terengganu, Kedah, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Selangor. Izu macam mana mengundi? InsyaAllah kalau ada rezeki celup jarilah tahun ni. Di Selangor. Kena confident tu. Macam tak confident je. InsyaAllah akan di Selangor. Tapi kita tak tahu sebab kerja dalam bidang media ni apa-apa sahaja boleh berlaku. Tapi apapun kepada anda, petugas media yang masih belum daftar undi pos, bolehlah mengundi daftar undi pos dan juga kepada anda di luar sana untuk setkan tarikh supaya sama-sama terus mengundi di 6 negeri yang terlibat. Ada pelancangan awal lah, saya Melaka dah lepas. Nasib. Alhamdulillah. Apapun kena set time lah ataupun rancang betul-betul sebab undi anda penentu masa depan negara. Okay? So dah tak ada dah sentimen satu undi untuk tak boleh sebut, tak boleh lagi. Itu nantilah kita cerita, kita tak nak stress pagi ni kan sebab kita nak kupas juga antara yang menarik di portal bernama.com. Satu persatu antaranya ini satu isu yang timbul, isu kemarahan, isu kekecewaan dan juga ada sedikit kekecewaan lah berlaku saya tengok dekat media sosial di mana pekerja-pekerja ataupun peniaga-peniaga di Melaka, di Bandar Hilir khususnya di kawasan Uptown Pahlawan Walk di mana mereka marah sebab diarahkan untuk berpindah ataupun tutup tempat perniagaan secara serta-merta dan akan dipindahkan ke satu tempat ataupun kawasan perniagaan di tempat lain lah. Tapi kata kerajaan negeri yang mengesahkan tiada sebarang notis perpindahan ke lokasi baru dikeluarkan kepada peniaga di sekitar kawasan Bandar Hilir tersebut iaitu Uptown Pahlawan Walk oleh mana-mana pihak berikutan cadangan untuk mewujudkan zon bebas kenderaan di lokasi pelancongan tersebut di mana kata Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan, Saliran Perubahan Iklim dan juga Pengurusan Bencana Datuk Rais Yassin memberitahu setakat ini cadangan menjadikan kawasan sepanjang 2.4 km di Bandar Hilir itu sebagai zon bebas kenderaan masih di peringkat kajian dan perbincangan. Dan katanya lagi kerajaan negeri memahami keluh kesah peniaga di sekitar Bangunan Merah, Dataran Pahlawan, Pahlawan Walk dan Uptown Pahlawan Walk selepas Ketua Menteri mencadangkan untuk menjadikan kawasan itu sebagai zon bebas kenderaan namun ia masih lagi di peringkat kajian dan mengakui tidak meletakkan tempoh tertentu bagi kajian tersebut dilakukan namun Rais menjelaskan hasil kajian itu akan dibentangkan dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan pada masa sama melakukan proses penerangan bagi memastikan masyarakat faham sekitarnya ada laluan ditutup nanti. Okey, jadi isu ini masih lagi dalam kajian dan perbincangan jadi tak ada lagi pengesahan daripada pihak berwajib untuk mengarahkan peniaga-peniaga untuk berpindah ke satu tempat lain. Jadi peniaga masih lagi boleh berniaga dengan tenang dan harap bersabar dan pastinya kerajaan negeri melakukan sesuatu untuk kebaikan kita juga. Betul, dan kita kena take note juga bahawa PMKS merupakan salah satu penyumbang besar ekonomi negara dan juga kepada KDNK negara. Baik, kita nak beralih ke satu berita yang menarik juga untuk kita kongsikan di mana satu kejayaan buat anggota pasukan Polis Kedah di mana telah berjaya menumpaskan sedikit penipuan dalam talian hasil serbuan ke atas sebuah premis yang digunakan sebagai pusat panggilan di kawasan perumahan dan dalam serbuan tersebut seramai 54 individu termasuk seorang wanita berumur 20 hingga 50-an telah ditahan dan keseluruhan
mereka ditahan, 3 daripadanya merupakan lelaki warga tempatan, 2 lelaki warga Bangladesh, 19 lelaki warga Taiwan, 29 lelaki warga China dan seorang wanita warga Taiwan, dan mereka semua direman selama 4 hari sehingga Jumaat ini, dan kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Kesesaan, Seksyen 15-1-C Akta Immigration 1959 dan Seksyen 55B-1 Akta sama. Jadi ini merupakan satu kejayaan kepada pihak polis negeri Kedah kerana kita tahu sedikit penipuan atas talian ni semakin berleluasa. Jadi dalam mengurangkan indeks kadar jenayah dalam talian di negara kita, ini merupakan satu usaha yang cukup baik, dan kita harapkan akan ada satu perkembangan di negeri-negeri yang lain juga, seperti di Johor, salah satu yang antara panas juga di Kelantan, kawasan Sepadan dan juga di kawasan KL dan juga Selangor yang merupakan salah satu hub utama operasi penipuan atas talian ini dijalankan. Kira scammer jugalah tu, betul, kan. scammer. Sedikit penipuan dalam talian. Bercakap pasal scammer ni, masih lagi tidak henti di situ, di mana isu scam ini melibatkan pekerja kilang, di mana pekerja kilang terpaksa ataupun berputih mata sebenarnya kehilangan RM84,400 kerana ditipu dengan skim pelaburan yang menjanjikan keuntungan yang lumayan, di mana seorang pekerja kilang berputih mata selepas terpedaya dengan skim pelaburan tersebut yang tidak wujud sehingga mengakibatkan kerugian sebanyak itu RM87,000, di mana kata Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri ACP Rahmat Arifin memberitahu lelaki berusia 40-an itu telah menyertai skim pelaburan saham menerusi satu kumpulan WhatsApp, iaitu kem latihan amali untung stabil pasaran saham pada Mei lepas, dan beliau berkata lagi sebulan menyertai kumpulan itu, mangsa diberitahu bahawa keuntungan pelaburannya telah bertambah sebanyak RM1,800 dan kemudiannya mahu mengeluarkan kesemua keuntungan tersebut, namun diarahkan untuk bayar balik cukai sebanyak RM24,000. Walau bagaimanapun, mangsa menyedari telah ditipu semalam selepas dia tidak dapat menghubungi individu terbabit dan dikeluarkan daripada kumpulan berkenaan setelah bayaran dibuat, yang mana sebelum ini mereka hanya berhubung melalui aplikasi tersebut. Inilah kita katakan, kadang-kadang kita ni bila dengar saja skim pelaburan yang menjanjikan keuntungan yang lumayan, kita cepat-cepat tak fikir panjang dah, kita nak turut serta. Apapun kita ambil iktibar daripada perkara apa yang berlaku, jangan cepat sangat terpedaya dan sentiasalah berwaspada dengan perkara ataupun isu scam sebegini. Kalau tengok nama grup WhatsApp dia agak unik, Kem Latihan Amali Untung Stabil Pasaran Saham. Panjang nak sebut tapi ada amali sekali. So pandailah scammer ni memainkan peranan kat situ. Okey, kita sebelum beralih ke rakan tugas dari bilik berita, kita nak saksikan dulu laporan cuaca untuk hari ini. Saksikan. Jom. Assalamualaikum dan salam Malaysia. Madani dari Bilik Berita. Seorang kanak-kanak lelaki berumur 7 tahun dikuatiri lemas selepas terjatuh ke dalam Sungai Batangkali, perhampiran Desa Alam Ria, Hulu, Selangor. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Wan Muhammad Razali Wan Ismail berkata, mangsa dikenal pasti sebagai Ahmad Ammar Akhtal Tajul Azwar, dan kejadian berlaku sekitar 7.15 malam tadi. Katanya operasi dilakukan anggota penyelamat menggunakan teknik water surface searching di laluan sungai kira-kira 1 km dari kawasan kejadian mangsa dikuatiri terjatuh. Beliau berkata kerja-kerja mencari dan menyelamat SAR ditangguhkan pada 11.30 malam dan akan disambung semula pagi ini.
Jenazah mangsa ke-8 kepala air di Jeram Air Putih Kemaman Terengganu, Puteri Alia Maisarah Karim, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Felda Lepar Hilir 3 Pahang pada 11.20 malam tadi. Puteri Alia Maisarah 16 tahun dikebumikan bersebelahan kubur ibu bapa dan 5 adik-beradiknya yang turut maut dalam tragedi itu. Terdahulu, van membawa jenazah Puteri Alia Maisarah tiba di Masjid Ubudiah Felda Lepar Hilir 3 pada 10.45 malam diiringi kereta peronda polis sebelum disembahyangkan anggota keluarga dan kenalan. Mayat Puteri Alia Maisarah ditemukan pada 3 petang semalam, manakala mangsa yang masih hilang ialah Puteri Nur Fatin Karim 14 tahun dan Muhammad Fikri Saliman 24 tahun dari Batu Pahat Johor iaitu tunang Puteri Balkis Izzati. Ahad lalu, media melaporkan 10 individu termasuk 9 sekeluarga hilang selepas dihanyutkan kepala air semasa berkelah di jeram itu pada petang Sabtu. Sebuah kabel elektrik di Pencawang Tenaga Nasional Berhad TNB di Jalan Sabit Kampung Datuk Kramat Kuala Lumpur meletup dan terbakar selepas dipercayai terkena air ketika usaha pembaikan di kawasan Pencawang tersebut sedang dijalankan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur, Hamdan Ali berkata, bomba menerima panggilan berkaitan kejadian itu 8.52 malam dan tiba di lokasi kejadian kira-kira 10 minit kemudian. Beliau berkata setibanya pasukan bomba di lokasi kejadian mendapati berlaku kebakaran melibatkan kabel elektrik TNB yang terkena air menyebabkan percikan api susulan kerja-kerja pembaikan oleh pihak TNB. Tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan. 96% syarikat Jepun mahu terus kekal di Malaysia dengan separuh daripadanya ingin mengembangkan perniagaan mereka di negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, statistik itu berdasarkan tinjauan pertubuhan perdagangan luar Jepun, JETRO, dan kadar pengembangan itu lebih tinggi daripada purata ASEAN dan kedua tertinggi di rantau ini. Katanya Malaysia dan Jepun terus meraihkan hubungan diplomatik yang kukuh dengan kini masuk ke tahun ke-65 dan Jepun merupakan antara rakan dagang terpenting serta keempat terbesar Malaysia dengan jumlah perdagangan RM181.51 bilion pada 2022. Jepun juga disenaraikan sebagai salah satu sumber utama pelaburan langsung asing FDI yang masuk ke Malaysia dalam projek-projek di lapangan pembuatan. Pada tahun lepas, 2,746 projek dilaksanakan dengan jumlah pelaburan bernilai RM91.14 bilion dan 336,326 peluang pekerjaan di jana. Manakala pada tahun ini, Malaysia memperoleh komitmen pelaburan dari Jepun berjumlah RM23 bilion. Justru adalah mustahak untuk Malaysia terus memastikan persekitaran pelaburan kondusif dan mampu menarik minat lebih banyak pelabur asing ke negara ini kerana peningkatan FDI berterusan adalah bukti keyakinan pelabur asing yang kian pulih terhadap kemajuan dan potensi ekonomi negara. Perdana Menteri hari ini mengadakan pertemuan bersama Duta Besar Jepun ke Malaysia, Takahashi Katsuhiko, bersama delegasi daripada Dewan Perdagangan dan Industri Jepun Malaysia di Kementerian Kewangan. Sekian dari Bilik Berita Malaysia Madani Tekad Perpaduan. Assalamualaikum. Tenang, ribut jiwa, tiup awan minda. Tak sedap? Tenang betul saya dengar suara daripada Izu ya. Okey, topik pagi ni kita nak bercakap soal terapi diri. Kalau selalu kita tengok dekat TikTok ke dekat mana-mana ke selalu orang healing dekat tepi pantai dengan kerusi healing, dengan muzik. Tapi hari ni kita kembali shopping saya perempuan. Yes. Itu yang paling penting. Tapi hari ini kita terapi dengan kembali ke fitrah. Topik dia terapi diri dengan Al-Quran. Bersama dengan tetamu kita hari ini, siapa dia, Chat? Silakan. Okey, tentunya kita ada tetamu yang cukup istimewa, Dr. Asmawati Muhammad selaku pensyarah kanan Program Sains Gunaan dan Pengajian Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Selamat pagi. Terima kasih banyak Chat dan juga Izu dan pihak Bernama TV kerana sudi menjemput saya pada pagi ini. Terima kasih juga kerana sudi meluangkan masa pagi ini untuk kita berbicara tentang satu topik yang saya kira memang saya boleh jaminlah ia mampu memberi sikit sebanyaklah kepada mereka yang mungkin nak dapatkan sedikit ketenangan jiwa dan mencari-cari jalan maupun hala tuju dalam kehidupan seharian kita. Baik, soalan saya mungkin kita boleh teruslah dengan dalam surah Al-Isra ayat ke-82 ada menyebut dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi mungkin doktor boleh ulas dekat sini. Apakah penawar yang ditawarkan dalam Al-Quran kepada kita sebagai umat manusia yang mengamalkan Al-Quran itu sendiri? Okey, baik. Alhamdulillah, pertama sekali syukur kepada Allah ya, hari ini kita dapat bersembang. Topik yang macam Chat sebut tadi penting untuk kita renung-renungkan dan kembali kepada fitrah, kembali kepada Al-Quran. Kerana ayat yang maksud daripada ayat yang Chat baca tadi adalah daripada surah Al-Isra yang berbunyi wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi kat situ ada kalimah syifa yang Allah Ta'ala sebutkan yang bermaksud penawar sebagaimana yang Cik sebut tadi. Jadi di samping penawar, Al-Quran juga bersifat rahmah. Jadi macam mana kita nak faham apa yang Allah maksudkan sebagai penawar dan juga rahmat ini, kan? Jadi bagi mendalami, mentadabbur makna ayat Al-Quran ini, kita kena rujuk kepada tafsir. Kita boleh faham makna secara terjemahan tadi sebagaimana yang Cak baca, tapi secara lebih mendalam kita rujuk apa mufassir telah jelaskan tentang maksud syifa itu sendiri. Penawar yang macam mana yang Al-Quran sediakan ataupun yang Allah Ta'ala nak kurniakan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran tadi. Menurut Ibn Kathir, kalimah syifa itu menerangkan tentang bagaimana Al-Quran dapat menyembuhkan segala penyakit yang ada dalam hati manusia. Jadi tafsir Ibn Kathir ni merupakan sebuah tafsir klasik. Bila tafsir klasik, dia pada zaman yang belum berkembang sains dan teknologi. Jadi dari sudut terjemahan ketika itu, Ibn Kathir menumpukan kepada makna yang menjurus kepada masalah yang ada dalam hati kita, penyembuhan daripada penyakit yang ada dalam hati. Apa yang disebutkan oleh Ibn Kathir, penyakit-penyakit tersebut antaranya adalah syak. Kita rasa ragu-ragu, was-was, dalam resah dalam nak mengambil tindakan, keputusan. Kita tak boleh tetap pendirian, syak terhadap sesuatu. Kemudian ada lagi makna dari sudut penyembuhan tu adalah menyembuhkan masalah nifaq, munafik. Kita pernah dengar ya di kalangan masyarakat Arab ketika itu ada golongan kafir, ada golongan munafik, iaitu orang yang berpura-pura memeluk Islam. Jadi ciri-ciri munafik ini pada orang yang mengaku beriman ataupun mengaku sebagai seorang Islam perlu disembuhkan. Jadi Al-Quran boleh menyembuhkan sifat-sifat munafik yang berpura-pura beriman itu tadi. Dan Ibn Kathir juga menjelaskan Al-Quran sebagai penawar untuk menyembuhkan ataupun menghilangkan unsur syirik, menyekutukan Allah. Ini yang paling besar, kezaliman yang paling dalam kategori dosa besar, syirik itu sendiri. Seterusnya, syifa yang akan kita dapat dengan membaca Al-Quran ini juga adalah mengelakkan hati kita ni dari menyimpang dari kebenaran. Orang berdakwah, menyeru, mengajak kepada kebaikan, tetapi kita melihat apa yang disampaikan itu sebagai sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada kita. Dan yang seterusnya, syifa juga boleh mengelakkan kita daripada ada kecenderungan nak berbuat kerosakan ataupun perkara-perkara tak baik, sama ada kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain. Jadi itu di antara pengertian syifa yang diterangkan oleh Ibn Kathir dalam tafsir beliau, tafsir Al-Quran Al-Azim. Namun
dalam konteks contemporary sekarang ni, Chat, kita boleh lihat bagaimana mukjizat Al-Quran, penawar yang ditawarkan Al-Quran juga terbukti secara saintifik boleh menyembuhkan penyakit yang bersifat fizikal. Antaranya satu contohlah yang saya boleh sebutkan, kajian kawan-kawan daripada Universiti Melaya yang menumpu kepada kes bagaimana kanak-kanak autism boleh dirawat dengan terapi Al-Quran, bacaan ayat-ayat Al-Quran, betul, untuk meredakan bagaimana tantrum mereka, tantrum mereka, dan juga alunan ayat-ayat Al-Quran itu memberi ketenangan kepada emosi mereka. Jadi ini dah menyentuh aspek fizikal, tingkah laku anak-anak autism tu tadi. Di samping juga dia boleh, Al-Quran ini boleh bila ada ketenangan jiwa tu tadi, keadaan dalam badan manusia ini boleh membantu dari sudut psikomotor juga. Di samping tu Al-Quran membantu juga anak-anak autism tadi diajar membaca Al-Quran, membantu mereka untuk terapi pertuturan. Jadi kita lihat bukan setakat penyakit yang bersifat batin atau spiritual, tetapi kita kata penyakit yang mencabar seperti autistik ini boleh dirawat menggunakan terapi Al-Quran. Selain itu pun ada juga penyakit yang berkait dengan stroke, boleh dirawat dengan Al-Quran. Jadi ini yang dimaksudkan dengan bagaimana syifa yang ada dalam Al-Quran itu menyembuhkan penyakit, seluruh penyakit zahir dan batin. Seterusnya di hujung ayat tadi ada warahmatul lil mukminin. Al-Quran bersifat memberi rahmat kepada orang-orang yang syaratnya beriman. Kalau orang-orang yang membaca Al-Quran itu tidak ada, tidak terbit dalam hati mereka nilai keimanan, Al-Quran tidak mampu untuk, kita kata, mukjizat yang ada pada Al-Quran itu sendiri tidak menyerap dalam jiwa mereka. Jadi bagaimana rahmat yang sepatutnya kita perolehi daripada Al-Quran itu dapat masuk ke dalam hati mereka tu tadi. Jadi rahmat Al-Quran ini kalau kita lihat bukan setakat boleh menerbitkan keimanan. Kita baca Al-Quran, ayat-ayat yang menunjukkan tentang tauhid, keesaan Allah. Ini akan ayat yang sangat ringkas, surah Qul Huwallah, kan, kita Al-Ikhlas. Kita nampak macam pendek sangat, tetapi mengandungi mukjizat yang luar biasa untuk mengukuhkan tauhid, keyakinan kita kepada Allah yang satu-satunya sebagai Tuhan yang Maha Berkuasa. Jadi apabila kita baca Quran juga, hikmah kebijaksanaan merupakan salah satu rahmat terbesar yang boleh Allah Ta'ala suburkan dalam jiwa, dalam pemikiran kita. Jadi banyak sekali kita kata kebaikan penawar yang boleh kita perolehi dengan membaca Al-Quran itu tadi. Itu dia, ayatnya pendek tapi kalau kita kupas, sebenarnya dalam Al-Quran ni walaupun ayat tu sepatah perkataan sahaja, tapi kalau kita kupas tu lebih daripada 1 jam. Macam yang dikupas tadi pun sebenarnya banyak fadilat-fadilat yang boleh kita dapat dari dalam kita menerapi diri kita dengan hanya menggunakan ayat-ayat Al-Quran sahaja. Dan ada yang kita nampak dan ada yang kita tak nampak, ada yang percaya dan ada yang tak percaya, tapi benda tu hanya mereka yang mengamalkan sahaja kita dapat rasa begitu. Tapi kita nak sambung perbincangan kita, tapi disebabkan masa kita terhad buat ketika ini, kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Bertemu kembali, masih lagi bercakap soal terapi diri dengan Al-Quran. Tadi kita dah dengar sedikit terjemahan ataupun huraian daripada surah Al-Isra ayat 82 yang menyebutkan secara terperinci bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai penawar. Jadi soalan saya seterusnya kepada doktor, adakah cukup hanya sekadar kita mendengar Al-Quran untuk kita healing ataupun sebagai terapi? Mungkin kalau masyarakat sekarang ni dia memilih untuk kadang-kadang dia membaca, kadang-kadang tak baca, tapi dia pasang radio untuk mendengar alunan Al-Quran. Jadi adakah sekadar itu cukup untuk menjadi kita punya healing diri ataupun sendiri? Kedukaan itu hilang dengan mendengar bacaan ayat suci Al-Quran. Okey, baik.
Jadi bila kita lihat ya bagaimana Al-Quran ini bersifat mukjizat itu tadi, bukan setakat dari sudut makna yang terkandung, tetapi iringan ayat-ayat, alunan ayat-ayat itu sendiri yang sebenarnya boleh memberi kesan kepada jiwa manusia. Jadi menjawab pada soalan Izu itu tadi, sebenarnya walaupun sekadar mendengar, ia boleh membantu untuk menyembuhkan. Kita kata boleh melegakan rasa yang susah hati, rasa sedih, sebenarnya rasa marah pun juga boleh ditenangkan apabila kita banyak mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, walaupun daripada radio. Apatah lagi sekiranya ayat-ayat itu dibacakan kepada kita. Jadi dalam Islam ni ada satu pendekatan rawatan yang kita kenali sebagai ruqyah. Ruqyah ni adalah orang yang sakit itu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, ayat-ayat syifa dan juga zikir-zikir maksur daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya apabila pesakit mendengar ayat-ayat tersebut, sebenarnya boleh menyembuhkan, boleh memberi ketenteraman. Namun kita kena ingat kembali semula kepada hubungan kita tu dengan Al-Quran. Slot kita, apa khabar Malaysia? Tapi mungkin kita boleh tanya kepada diri kita sendiri pada hari ini, apa khabar hubungan kita dengan Al-Quran? Ya, selepas daripada Ramadan hari itu, Ramadan, alhamdulillah kita solat tarawih, dengar imam-imam baca 30 juzuk ayat Al-Quran, dan kita juga bertadarus Al-Quran. Jadi dari situ kita sentiasa mendengar bacaan Al-Quran. Namun dengan gap masa berlalunya Ramadan, adakah kita masih melazimi bacaan Al-Quran itu tadi? Kerana tanpa kita melazimi bacaan Al-Quran itu, kesan-kesannya mungkin tidak masuk ke dalam hati kita. Jadi sebab tu sangat-sangat penting untuk kita melatih ataupun mencipta satu suasana yang sentiasa ada environment ataupun bi'ah yang mendengar bacaan Al-Quran itu. Kembali kepada kita kata dari sudut saintifiknya, bolehkah ayat Al-Quran itu memberi kesan jika semata-mata mendengar? Jadi saya lihat daripada kajian yang dijalankan oleh Dr. Amzari, seorang pensyarah di UiTM, yang menyatakan kanak-kanak autism apabila mendengar bacaan Al-Quran, sama ada mereka faham atau tidak, tetap memberi kesan positif kepada mereka. Kerana bacaan ayat-ayat Al-Quran tersebut menjadi sebahagian terapi dalam pertuturan. Jadi kita lihat bagaimana dengan sekadar mendengar pun bacaan Al-Quran itu sebenarnya dia boleh memberi kita kata suasana yang tenang. Kalau orang barat, mereka memilih untuk mendengar muzik. Tapi kita orang-orang Islam sebenarnya mempunyai satu sumber ayat-ayat yang penuh dengan hikmah yang diturunkan daripada langit. Ayat Al-Quran bukan ciptaan manusia, tetapi kalamullah, God's speech, perkataan yang lafaznya, maknanya daripada Allah Ta'ala. Maka bagaimana lagi kalau kita dalam keresahan tidak ingin kembali kepada ayat-ayat yang datang sendiri daripada Tuhan yang Maha Pencipta. Tuhan yang kita kata paling mengetahuilah apa sahaja kesukaran, kesulitan, kesakitan yang dihadapi oleh seseorang individu. Tapi kan doktor, kita risau dengan masyarakat sekarang yang ada setengah orang, boleh kata minoriti, yang bila mendengar alunan Al-Quran, ada hikmah ataupun hidayah yang dia dapat tu dengar tenang. Tapi ada setengah masyarakat kita yang mendengar tu macam tak ada apa. So bila kita bercakap soal topik ni, tak rasa apa pun. So macam mana kita nak kembalikan rasa kenikmatan, ketenangan bila kita mendengar alunan Al-Quran tu sebagai satu terapi dekat kita. Sebab bukan sahaja masyarakat umat Islam, kadang-kadang kita dengar juga pengalaman daripada mereka-mereka yang bukan beragama Islam. Dengar ayat Al-Quran rasa tenang, tapi bila orang lain dengar tak ada apa. So macam mana kita nak rasa kenikmatan tu? Betul, itu soalan yang sangat penting untuk kita cuba nilai baliklah diri kita. Kenapa ya saya baca Al-Quran dari kecil, kemudian dengar lagi bacaan Al-Quran tapi tak memberi kesan. Itu tandanya kita telah jauh daripada
hidayah daripada Islam itu sendiri. Kerana apa? Kerana kita sendiri yang sebenarnya tidak melazimi bacaan Al-Quran dengan penuh penghayatan. Al-Quran mengandungi makna yang perlu kita tadabbur. Ya, bukan semata-mata kita kata dengar bacaan tetapi kita tidak ada usaha untuk memahami makna ayat Al-Quran itu. Jadi untuk memahami makna ayat Al-Quran ni, Izu dan Cak, kita perlu, pada saya lah, ada sedikit usaha untuk mempelajari ilmu Al-Quran itu sendiri. Ilmu Al-Quran antara lain yang paling asas ya dalam kajian Al-Quran ni kita namakan ulumul Quran. Ulum, ilmu-ilmu yang berkait dengan Al-Quran. Apa yang terkandung dalam ulumul Quran itu adalah perkara asas tentang sejarah penurunan Al-Quran itu sendiri. Bagaimana Al-Quran disampaikan oleh Jibril alaihi salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana pula mengajar kepada para sahabat. Jadi apabila kita turut mempelajari latar belakang sejarah penurunan Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu hendak didokumentasikan pada zaman yang tiada teknologi seperti kita ini. Al-Quran dicatat, ditulis di batu, di kulit-kulit kayu, pelepah tamar, kulit haiwan. Maka dari situ sebenarnya akan menimbulkan keinsafan kepada kita untuk tidak lagi mengabaikan Al-Quran. Sebaliknya, kita menjadi suatu tanggungjawab, akan lahir keinsafan dan kesedaran untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran, untuk kita perlahan-lahan sebenarnya mempelajari, memperhalusi ayat-ayat Al-Quran itu tadi. Maknanya dia, kalau kita rasa ayat Al-Quran itu sudah tidak menyentuh hati kita tengah keras ketika itu, kita perlu banyak kembali kepada Allah dengan cara-cara yang lain juga, salat, zikir, bersahabat dengan orang-orang soleh, berada pada circle yang kita kata mendorong kita untuk berada dalam zon ketenangan tadi. Baik Doktor, saya nak minta tips daripada Doktor. Kita tahu Al-Quran ini salah satu cara untuk kita dapatkan sedikit ketenangan jiwa dan raga kita daripada terus menghadapi tekanan. Orang kita ni kalau tertekan baru cari Al-Quran. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak mendidik diri kita menjadikan Al-Quran itu sebagai amalan? Mungkin secara ringkas, Doktor. Secara ringkas. Jadi yang paling pentinglah pada saya, kita kena memperuntukkan masa. Sebagaimana dalam aktiviti seharian tu kita boleh susun pelbagai agenda. Jadi untuk kita mewujudkan masa yang kita hadir untuk membaca Al-Quran tu adalah dengan pertama sekali kita berkawanlah dengan orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Ya, dalam rumah kita wujudkan satu suasana selepas maghrib misalnya untuk khusus membaca Al-Quran. Jadi dari situ kita mampulah sekurang-kurangnya daripada tidak ada keinginan ya untuk menyelak Al-Quran itu, tapi kita mula berusaha. Jangan tunggu kita dah sakit baru nak tunggu orang bacakan Yasin kepada kita. Jangan tunggu sakit baru cari. Ya, tetapi sekarang ketika kita tengah sihat, ketika kita tengah dalam keadaan yang senang, kita sendiri bersahabat dengan Al-Quran. Ya, kita jangan sampai menjadi seseorang yang tidak ada punca, hilang punca dalam mencari sumber kehidupan kita, kerana Al-Quran ini anugerah teristimewa yang Allah Taala kurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya seluruh umat manusia ada sumber tujuan untuk kita rujuk dan baca Al-Quran itu. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Asmawati Muhammad atas perkongsian terapi diri dengan Al-Quran. Jangan kita senang, kita lupa. Bila kita susah, kita cari Al-Quran. Itu satu fadilat yang kita kena pegang. Sebab itulah penyelamat kita. Dan kita nak berehat, tapi sebelum itu kita nak saksikan satu VT berkaitan dengan Taman Ruminan di Malaysia. Kat saat saya yang pertama, apa dia? Saksikan. Jom. Terima kasih banyak. Memiliki pusat penyembelihan yang diiktiraf oleh Pejabat Perkhidmatan Veterina Daerah Kluang menjadikan Cattle Queen Park sebagai destinasi yang harus dikunjungi buat penggemar eko pelancongan.
Tourism Malaysia Wilayah Selatan mengambil inisiatif daripada program ini sebagai satu usaha mempromosikan semula pakej minat khas aktiviti korban yang pernah popular sebelum ini, terutama di daerah Muar, Batu Pahat dan Kota Tinggi. Peserta dapat melihat secara lebih dekat proses melapah, memotong, menimbang dan membungkus yang akan dilaksanakan dengan jarak SOP yang dibenarkan serta proses agihan daging korban kepada peserta dan asnaf fakir miskin setelah selesai kerja ibadah korban. Ini adalah satu konsep baru di mana kita bekerjasama dengan Cattle Queen Park di Keluang ni, di mana mereka merupakan satu tempat sembelihan lembu di mana ia lebih teratur, sistematik dan mengikut kaedah yang diperlukan. Dan mereka ini dalam konteks ini peserta hanya perlu membayar dan mereka menguruskan daripada sembelihan dan dari segi melapah dan juga dari segi membungkus daging-daging tersebut. Dan mereka juga boleh menawarkan sekiranya kita ingin untuk memberi sedekah juga kepada daging-daging tersebut kepada kumpulan asnaf dan sebagainya. Jadi ini memudahkan kepada pelancong-pelancong sama ada anda daripada negeri Johor ataupun dari luar negeri Johor untuk datang ke sini, khasnya sama ada untuk korban ataupun boleh juga untuk akikah. Mereka menjadikan perkhidmatan tersebut. Ya. Di samping tersebut, kita juga mempromosikan produk-produk pelancongan di sekitar Keluang ini yang ada di sekitar Cattle Queen Park ni supaya ia datang bersekali. Ya. Sebanyak 120 ekor lembu dan 30 ekor kambing telah dikorbankan pada program ini. Turut menyertai program ini adalah Pengarah Tourism Malaysia Wilayah Selatan, Muhammad Nasir Fahmi, bersama pengunjung yang terdiri daripada wakil agensi pelancongan daripada Malaysia dan Singapura. Petugas media turut berkesempatan merasai sendiri pengalaman menyembelih haiwan korban. Assalamualaikum kepada rakan di studio. Untuk minggu ini kita akan bercakap tentang Frozen Zoo pertama di Malaysia yang ditubuhkan di institusi penyelidikan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Kuantan, iaitu Institute of Planetary Survival for Sustainable Wellbeing atau ringkasnya Planetium. Frozen Zoo merupakan satu projek utama di planetarium yang mampu menyimpan sampel biologi yang masih hidup atau boleh dihidupkan seperti sel, tisu atau organ daripada haiwan khususnya yang diancam kepupusan. Sehubungan itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menyifatkan Frozen Zoo sebagai inisiatif kritikal dan inovatif dalam menyimpan bahan genetik spesies haiwan yang terancam berdasarkan aktiviti seperti pengumpulan, penyimpanan dan pemeliharaan jangka panjang sel, tisu ataupun bahan pembiakan daripada pelbagai spesies haiwan. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata demikian semasa berucap merasmikan Planetium di Kuantan, juga menyifatkan penubuhan institusi itu dan fungsinya yang sangat berkait rapat dengan Pelan Tindakan Kesihatan Planet Kebangsaan dapat memacu penyelidikan dan inovasi bermanfaat dalam agenda kelestarian dan kesejahteraan menerusi kajian dan pengurusan secara saintifik dan strategik. Ia berdasarkan fokus Planetium yang antara lain menyentuh impak dan cabaran ke atas kehidupan masyarakat susulan perubahan iklim, pencemaran, kehilangan biodiversiti, kemerosotan sumber semula jadi dan pemusnahan habitat. Penubuhan Planetium juga disifatkan sebagai inisiatif yang selari dengan hala tuju dan penegasan Kementerian Pendidikan Tinggi yang mahu universiti memfokus kepada peningkatan kecemerlangan. Selain itu, Datuk Seri Muhammad Khalid juga menegaskan Planetium perlu segera mengambil tindakan agresif dalam menjalin hubungan dengan pelbagai pihak dan institusi kerana zaman institusi pendidikan bergerak solo dan bekerja in silo telah tamat. Bagi beliau, sekarang adalah era collaboration and network dan melalui kerjasama strategik bukan sahaja kepakaran dan ilmu dapat dikongsi, malah sumber yang terhad mampu membuahkan hasil optimum. Apatah lagi, agenda kesejahteraan dan kelestarian yang dibawa adalah isu yang sangat besar menyebabkan pendekatan yang diambil mestilah bersifat kolaboratif dan melibatkan pelbagai pihak sektor. Planetium juga diingatkan untuk fokus secara serius kepada outcomes yang benar-benar terlihat kepada masyarakat dan bukannya hanya terkurung dengan teori dan kepuasan akademik semata-mata. Sementara itu, UIAM menerusi kenyataan medianya memaklumkan penubuhan Frozen Zoo itu penting bagi memastikan sel haiwan terancam masih dapat dipelihara walaupun haiwan sebenar telah pupus seperti badak
badak sumbu Sumatera. Dan untuk rekod pada tahun 2016, kumpulan penyelidik Frozen Zoo telah menjalin kerjasama dengan Borneo Rhino Alliance untuk memelihara 3 badak sumbu Sumatera terakhir di Malaysia dengan menggunakan teknologi selular dan yang mana telah berhasil dengan sel tisu. Haiwan itu kini berjaya diperoleh dan disimpan di planetarium. Dan antara fasiliti di pusat penyelidikan itu adalah makmal IVF, makmal ketu tisu, makmal fasiliti haiwan, makmal penyelidikan yang berasaskan air, makmal produk semula dan juga makmal bioinformatik. Itu saja untuk minggu ini dan insya-Allah kita berjumpa lagi di waktu lain. Ya, bersua kembali di Apa Khabar Malaysia. Saya ingat lagi pesanan mak saya tahu, berhibur-hibur juga akhirat dilupa jangan. Tadi kita nak menyentuh tentang terapi diri melalui Al-Quran. Kali ini kita nak bagi anda sedikit hiburan untuk anda yang mungkin... Ini terapi jiwa juga ni. Terapi juga kan, menjadi salah satu terapi untuk anda riliskan tekanan. Kadang-kadang duduk rumah je tak buat apa. Mungkin Sabtu Ahad tak ada aktiviti, mungkin boleh tengok pementasan teater. Okey, kita nak bercakap tentang teater cinta sampai mati. Mungkin Izu kat sini awak boleh ambil sedikit ilmu lah sebagai persiapan menghadapi alam rumah tangga ya. Dia tembak dulu dia tembak dulu. Okey, tak apa. Baik. Kita nak memperkenalkan tetamu kita di sebelah hujungnya. Kita ada pensyarah Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM dan juga selaku pengarah projek Protal iaitu Muhammad Amirul Syafiq atau lebih mesra dikenali sebagai Milul Taha. Selamat datang Cik Milul. Okey. Di sebelah chat pula. Single lagi ke? Ada soalan simpan dulu. Okey. Kita ada pelakon teater Cinta Sampai Mati iaitu Siti Raihana. Apa khabar Siti? Ya, khabar baik. Panggil Siti boleh ke? Boleh. Dia takut nak jawab tu. Okey, tak Siti dan Mirul, apa yang cuba disampaikan menerusi teater Cinta Sampai Mati ini? Okey, teater Cinta Sampai Mati ni merupakan siri yang kedua daripada projek teater alumni. Di mana projek teater alumni ni kita panggil short form dia Protal lah. Dianjurkan oleh pengajian seni persembahan Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM. Ini adalah usaha kita untuk memanggil kembali alumni-alumni datang kembali ke kita punya fakulti ni untuk berkolaborasi dengan pelajar. Bagi sikit ilmu kepada mereka, skill dalam industri kan. Sebab mereka ni kebanyakannya ada yang bermula daripada PKP punya sesi pembelajaran. Jadi mereka tak ada pengalaman bagaimana untuk buat satu produksi yang besar, produksi teater kan, bekerja. Jadinya alumni-alumni ni kita panggil balik. Jom kita buat, kita sama-sama usahakan. Jadi teater Cinta Sampai Mati ni merupakan siri yang kedua. Yang pertama kita dah buat pada semester lepas. Siri yang kedua ini kita bawakan player pelajar semua berlakon. Player pelajar berlakon kerana isunya sangat dekat dengan masa kini. Adakah mungkin dekat dengan pelakon kita, kita suruh pelakon kita lah jawab mungkin Cinta Sampai Mati menceritakan tentang apa? Okey, kalau mengikutkan untuk cerita Cinta Sampai Mati ini mengisahkan tentang poligami. Okey. So itu Dah gelak dulu. Bila dah gelak dah. Jauh dengan saya harap. Okey. So dekat sini saya hanya membawa watak itulah untuk menyampaikan macam mana penyelesaian antara suami yang mempunyai isteri lebih daripada satu. Dia bergabung dia bergabung. Nak menghayati satu hal tu orang belum kahwin lagi macam mana tu kan. Itulah tu. Okey, mungkin sedikitlah sinopsis jalan cerita Cinta Sampai Mati ni. Okey, sinopsisnya menceritakan tentang dua watak yang bernama Seman dan PA. Okey. Mereka yang sebenarnya baru berkahwin. Tapi dah 6 tahun juga. Dan bila satu hari kejadian di mana suaminya menghilang 3 hari. Dan si isteri akan merasa paranoid lah. Dia macam risau kenapa suami dia tak balik, nak kahwin lain ke. Sedangkan ibu kepada PA, watak itu mempunyai madu. So dia macam fikir dia akan jadi macam mak dia ke. Kira PA ni dia tak nak suami dia jadi macam tu. That's why dia risau kalau laki dia pergi kerja, mesti dia siapkan laki dia tak semenggah lah. Sebab dia tak nak laki dia perempuan lain pandang. Ini semua tentang PA dan Seman ni. Maknanya cerita tu betul lah. Kita boleh ambil dia dari sini.
Saya jadi takut nak tanya bila kata pasal poligami, lepas tu si isteri nak menyiapkan suami tak semenggahan. Kalau kerja kat TV ni, kalau orang siap aku tak semenggah. Nampak tak usaha isteri tu. Tapi bila isteri dah melakukan sebaik mungkin pun tetap juga kalau nak jadi juga. Macam Kau kata jangan pandang muka, pandang hati. Okey. Mungkin kita nak tanya juga Cik Mila selaku pengarah untuk projek ni. Sepanjang proses persiapan, apa cabaran yang paling besar dihadapi? Cabaran yang paling besar sekali bila kita buat produksi adalah bajet. Okey. Jadinya kita mengajar untuk pelajar ni untuk mencari bajet dalam produksi teater yang di mana kita menggunakan bajet yang sangat besar. Jadi pelajar-pelajar ni ada yang mereka pelajar teater, bukan pelajar pengurusan, dan struggle lah mereka untuk mencari dana di mana-mana company apa semua. Persiapan dia sebenarnya mudah je sebab dia satu set yang simple. Tapi kita melibatkan produksi yang besar kan, 50 orang, di mana makannya, makan minum, pakaiannya, set kita nak set up, dan terutama sekali setnya kerana kita menggunakan Pepper's Ghost, di mana kita buat holographic illusion dekat atas stage. Bagaimana pelakon ni dia nak berinteraksi dengan hologram. Set memang penting untuk menghidupkan suasana pementasan itu juga kan. Betul. Okey, mungkin selaku pelakon, watak yang dipegang, bagaimana Siti nak menjiwai watak dalam Cinta Sampai Mati ni? Cerita ni. Okey, kalau nak ikutkan pengalaman memang tak ada. Okey. Okey, so dekat situ itulah peluang saya kenal dengan acting coach. Okey. Memang alumni di college itu sendiri. So dari situlah saya diberi macam mana nak dapatkan watak tu ataupun reference yang perlu saya kaji. So dekat situ dari orang yang berpengalaman yang tentang kehidupan rumah tangga. So saya lebih banyak bertanya lah dekat orang. Siapa yang dijadikan rujukan tu? Kalau ada orang luar, siapa orang luarnya? Kalau orang luar biasanya saya akan tengok filem-filem lah. Kalau contohnya, kalau untuk watak sebagai makcik-makcik, saya akan tengok Mami Jarum ataupun Cerita Kampung People. So saya akan ambil watak-watak yang begitu. Okey, Mirul selaku pensyarah juga ya. Bagaimana Mirul melihat pementasan ini, teater Cinta Sampai Mati ini, apa yang boleh disampaikan, nilai yang terkandung dalam cerita ini yang boleh kita jadikan pengajaran khususnya kepada ialah mereka yang berumah tangga dan bakal tembak sini dia lagi. Yang paling penting sebenarnya dalam perhubungan adalah trust, kepercayaan. Kepercayaan itu sendiri. So dalam cerita ini kita boleh nampak bagaimana seorang isteri dia meletakkan kepercayaan kepada lelaki dia, dan macam mana seorang suami itu dia apa orang kata, dia nak mengekalkan kesetiaan dia kepada dia punya isteri, dan juga keadilan di mana ada dua orang isteri, macam mana dia nak berlaku adil. Itu sebenarnya nilai-nilai murni yang saya boleh nampak kekeluargaan. Kerana dia melibatkan jiran, dia melibatkan kawan juga. Dia sebenarnya satu isu je, perkahwinan je. Poligami itu sendiri. Poligami itu sendiri yang membuatkan di sekeliling dia semua paranoid. Macam mana kelang kabutnya dia orang punya ni. Tapi saya rasa kena datang ramai-ramai kena datang tengok. Okey, bila akan dipentaskan ni, dekat mana? Okey, dia akan dipentaskan di ruang eksperimental Vita, UiTM Puncak Perdana pada 8 dan 9 Julai ni. Minggu ni Sabtu dan Ahad, jam 8.30 malam. Okey, adakah dikenakan sebarang bayaran untuk kemasukan? Okey, kita menggunakan konsep sumbangan masuk. Paling minimum kita letak RM15 lah. Tapi kita ada promosi kalau sumbangan itu yang datangnya 6 orang, kita satu tu RM10 lah. Okey, baik. Okey, Siti. Okey je. Saya tak nak pandang lah, saya takut dah pandang. Okey, selaku watak yang diberikan untuk menjadi orang tengah dalam mendamaikan rumah tangga. So macam mana Siti sendiri menimba itu sebagai satu pengalaman baru, sebab ialah tak ada pengalaman bercinta, lepas tu nak menjiwai hati watak tu. So, sebab orang bergaduh, so kita jadi orang tengah. Selalu orang tengah ni orang kata third wheeler. So macam mana menjadi third wheeler tu? Mungkin saya boleh selit sikit. Yang bergaduh tu dia. Oh, dia juga bergaduh? Okey. Dia adalah watak mak kepada PA tu tadi yang mempunyai madu. Okey, maknanya dia selamatlah daripada ini. Aduh, hai.
Salah soalan ni. Tapi macam mana dia nak selesaikan masalah anak dia yang paranoid ni? Paranoid sebab rupa-rupanya dia ada plot twist di situlah. Tapi mungkin bagaimana dia karakter sebagai seorang isteri yang berpoligami, yang ada madu, mungkin dia boleh sharekan. Okey, seperti yang Miro katakan tadi, ada pelibatan daripada alumni sebagai kru produksi. Bagaimana ia membantu pementasan cerita Cinta Sampai Mati ini? Kerjasama bersama dengan pihak pelajar. Alumni dia banyak membantu daripada segi skill berlakon, pengurusan juga, kerana kita bukan hanya melibatkan alumni teater tetapi alumni pengurusan industri kreatif, dan kita ada juga alumni daripada filem juga membantu daripada segi daripada segi marketing dan sebagainya, kerana mereka ini akan pergi ke latihan industri semester akhir. Jadinya mungkin itu adalah persiapan untuk mereka bersedia, begini rupanya kalau bekerja dengan orang industri. Kerana ramai alumni ini sudah berada di dalam industri kreatif lah, industri seni. Mungkin ni pun Raihana pun boleh sharekan juga macam mana pengalaman dia bila bekerja dengan coach. Raihana sekarang tahun berapa? Tahun akhir. Tahun akhir, tahun ketiga lah. Ke tahun keempat? Betul. Tahun kedua. Dah cakap je lelaki pula. Tahun kedua. Okey, pengalaman bekerjasama dengan alumni ialah orang yang dah ada pengalaman bekerja di luar dengan produksi besar dan sebagainya. Bagaimana? Pengalaman dia memang berbezalah dengan apa yang dibelajar di college. Sebab pengalaman luar tu memang lagi luas. Sebab apa yang saya dapat daripada pensyarah belum tentu apa yang ditunjukkan oleh alumni. Sebab benda tu kita tak boleh nak expect sebenarnya. So macam dari segi nak selesaikan masalah pun diajar juga macam mana, sebab tak semua penyelesaian dia yang boleh kira macam dari segi pelajaran tu je. Mungkin kita kena ambil side luarnya juga. Macam tu. So mana teori dan juga praktikal tu kena bergerak serentak. Ya, betul. Okey, sikit daripada Rai. Alamak, terpanggil Rai pula dah. Okey, daripada Raihana, harapan untuk teater Cinta Sampai Mati secara ringkas. Harapannya akan ramailah datang menonton, sebab usaha kami ni. Kami dah berkolaborasi dengan alumni-alumni juga. So, jemputlah datang. Okey, dari pensyarah sendiri? Saya mengharapkan sama juga, ramai-ramai datang, kerana kita bawa teknologi holographic illusion tu sendiri. Bagaimana kita nak melihat mereka punya skill pelajar ni berkomunikasi, berdialog dengan hologram yang ada tu. Macam mana kita nampak new teknologi yang digunakan dengan bajet yang sangat sedikit, minimum, tapi kita mampu buat benda tu. Jadi datang beramai-ramai, tiket murah je saya rasa, RM15 sahaja. Kalau di luar mungkin 30, 50 kan 100, sebab kita nak bawa benda yang baru kan. Dan hopefully alumni yang tidak terlibat ni boleh datang sama-sama, memeriahkan lagi di tempat mereka belajar dulu, mengenang kembali kenangan lama dengan kawan-kawan, tengok apa perubahan yang ada di UiTM, dan boleh berkenalan dengan mereka punya junior. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Milo dan juga Raihana atas perkongsian teater Cinta Sampai Mati yang akan berlangsung pada Sabtu dan juga Ahad ni, 8 dan juga 9. Pesanan saya kepada mereka yang nak datang, pastikan kalau anda single tak ada masalah, kalau anda berdua pastikan bawa tisu, bawa bantal supaya dapat melindungi diri anda daripada dipukul. Baik. Kalau anda berpoligami, dielakkan jangan datang lah ya. Itu yang paling bahaya tu. Okey, kita dah pun sampai di penghujung rancangan Apa Khabar Malaysia. Untuk itu kita bersama dengan rakan tugas yang lain. Untuk esoknya kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Bye-bye. Senyum segar di pagi hari, terus bangkit yakin